Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okay, hari ini kita akan belajar dalam mata pelajaran kemahiran manipulatif. Hari ini kita akan belajar mengenai sensori pendengaran. Okay, sebelum ni kamu dah belajar mengenai sensori penglihatan. Okay, kandungan untuk hari ini kita akan belajar mengenai integrasi sensori pendengaran dengan persekitaran. Okay, di akhir pelajaran nanti, cikgu harapkan kamu mendapat dua perkara. Okay, yang pertama, menghubungkaitkan bunyi dengan persekitaran atau peristiwa. Dan yang kedua, mendiskriminasikan bunyi yang didengar. Okay, seterusnya, kita mendengar menggunakan apa? Siapa boleh beritahu kat cikgu? Okay, kita mendengar menggunakan telinga. Okay, telinga adalah organ yang sangat penting untuk manusia. Okay, jadi telinga merupakan deria pendengaran. Okay, deria pendengaran. Jadi kita guna telinga untuk mendengar. Okay, sebenarnya bukan hanya untuk manusia sahaja, tapi juga untuk binatang. Okay, binatang juga menggunakan telinga untuk mendengar. Okay, deria pendengaran dapat memberi maklumat tentang bunyi. Okay, yang ini tentang bunyi di persekitaran kita. Okay, bila kita mendengar bunyi. Okay, contohnya bunyi itu sama ada kuat atau perlahan, atau bunyi yang kita dengar itu bunyi jauh atau bunyi yang dekat. Okay, setiap hari kita akan sentiasa mendengar bunyi. Okay, dari mana datangnya bunyi? Okay, pernah tak kamu fikir agaknya dari mana datangnya bunyi yang kita dengar? Okay, kat sini cikgu bagi contoh. Bunyi yang kita dengar datangnya dari sekeliling kita, iaitu alam semula jadi. Okay, cikgu bagi contoh ada 8 kat sini, contoh bunyi-bunyi dari alam semula jadi. Contoh yang pertama adalah bunyi guruh. Okay, guruh biasanya berbunyi kuat. Okay, tandanya hari akan hujan. Okay, biasa guruh dia datang sekali dengan kilat atau petir. Okay, biasa bunyi kuat. Okay, yang kedua, hujan. Okay, sama ada hujan itu turun dengan lebat atau tidak. Okay, yang ketiga iaitu air terjun. Ni air terjun. Siapa kat sini pernah pergi berkelah atau pergi bermandi-manda di air terjun? Ini contoh, cikgu bagi contoh gambar air terjun. Air terjun ni dari jauh belum sampai lagi kita dah boleh dengar bunyi air terjun. Okay, yang keempat ialah bunyi ombak. Okay, ombak biasanya kita jumpa kat mana? Kita dengar di pantai atau di laut. Okay, siapa rumah kat tepi pantai setiap hari akan mendengar bunyi deruan ombak, sama ada kuat atau tidak. Okay, kalau di musim tenghujuh, ombak memang kuat dan juga besar. Okay, yang kelima, bunyi angin. Okay, ini contoh cikgu bagi gambar pokok ditiup angin.
Okey, biasa kalau angin yang kencang atau kuat menghasilkan bunyi. Okey, seterusnya bunyi cengkerik. Okey, kenal tak cengkerik? Cengkerik ini. Okey, cikgu contoh gambar cengkerik. Cengkerik adalah sejenis serangga. Biasa dia berbunyi waktu bila? Okay, biasa pada waktu malam, waktu sunyi, dia akan berbunyi. Kita boleh mendengar bunyi cengkerik. Okay, seterusnya bunyi burung. Okay, semua burung mengeluarkan bunyi, masing-masing bunyi yang berbeza. Contohnya burung merpati. Okay, burung helang, burung terkukuh, okay, semuanya berbunyi. Okay, dan yang terakhir ialah bunyi katak. Okay, katak biasa kalau kita jumpa atau biasa berbunyi selepas hujan turun. Okay, ini adalah contoh bunyi-bunyi dari alam semula jadi. Okay, selain daripada bunyi datangnya dari alam sekitar, bunyi juga datangnya dari aktiviti manusia. Okay, itu apa yang dilakukan oleh manusia. Okay, contoh kat sini cikgu bagi 8 aktiviti manusia yang mengeluarkan bunyi. Yang pertama, bercakap. Okay, bercakap sama ada dengan seorang atau ramai orang. Okay, bila bercakap mengeluarkan suara, dan suara adalah bunyi. Okay, berbisik pun mengeluarkan bunyi walaupun perlahan. Okay, yang kedua, menyanyi. Okay, contohnya ini artis terkenal Siti Nurhaliza menyanyi. Okay, menyanyi dengan suara yang merdu. Okay, yang ketiga iaitu menembak. Okay, sama ada menembak menggunakan pistol atau senapang. Okay, biasa kalau menembak polis, okay, ataupun askar. Dan juga aktiviti memburu. Okay, contoh memburu rusa. Okay, mengeluarkan bunyi. Okay, bunyi tembakan. Okay, yang keempat itu aktiviti memasak. Okay, kat sini cikgu bagi contoh aktiviti memasak di dapur. Okay, menggoreng, okay, mengeluarkan bunyi. Mungkin bunyi ketukan senduk, okay, kuali, atau bunyi semasa memasak atau menumis. Okay, kamu biasa tengok kan, ibu memasak di dapur atau tukang masak di kedai-kedai makan atau di restoran. Okay, seterusnya bunyi letupan bom. Okay, bunyi bom meletup. Kat sini cikgu bagi contoh di negara yang berperang. Okay, mereka sentiasa berhadapan dengan pengeboman. Okay, tempat tinggal mereka dibom. Okay, sentiasa mendengar bunyi bom. Okay, dan yang ke-6 ialah bunyi ambulans. Okay, kita sentiasa setiap hari mendengar ambulans. Okay, siren ambulans membawa pesakit ke hospital. Okay, yang ke-7 bunyi lumba kereta. Okay, lumba kereta di sini adalah di litar, bukan di jalan raya. Okay,
Siapa pernah pergi menonton perlombaan kereta akan tahu bunyi yang sangat kuat. Okey. Bunyi yang sangat kuat. Okey, dan yang terakhir cikgu bagi contoh tepuk tangan. Okey, tepuk tangan mengeluarkan bunyi. Okey, ini adalah contoh bunyi daripada aktiviti manusia. Jadi, ada dua sumber datanya bunyi. Yang pertama tadi dari alam semula jadi dan yang kedua adalah daripada aktiviti manusia. Persekitaran atau aktiviti versus bunyi. Okey, maksudnya persekitaran atau aktiviti ini biasa kita akan jumpa bunyi yang macam mana. Okey, kita akan diskriminasikan. Okey, tempat atau aktiviti tersebut bunyi apa. Okey, kat sini cikgu bagi contoh ada 6 tempat atau persekitaran yang biasa kita jumpa setiap hari, biasa kita akan jumpa dan apa yang bunyi di sana. Okey, contohnya di pasar. Yang pertama di pasar. Di pasar biasa kita jumpa orang berjual beli dan orang sentiasa bercakap. Okey, biasa di pasar bunyi bising. Okey. Okey, itu contoh bunyi di pasar. Okey, yang kedua bunyi di pantai. Okey, biasa kalau pantai kita akan mendengar bunyi ombak. Okey, bunyi ombak mengempas pasir. Okey, contohnya bunyi ombak. Okey, yang ketiga di jalan raya. Okey, biasa di jalan raya banyak kenderaan. Okey, bila banyak kenderaan, biasa bunyi enjin, bunyi horn. Okey, contohnya. Okey, itu contoh di jalan raya. Yang keempat, di hutan. Okey, boleh kamu bayang tak? Di hutan biasa ada apa? Ada binatang. Pelbagai binatang ada. Okey, kita dengar bunyi di hutan. Okey, itu. Di hutan ada bunyi pelbagai jenis bunyi. Contohnya apa bunyi tadi? Bunyi burung, bunyi monyet, okey, dan sebagainya. Yang keenam, bunyi di rumah. Itu bunyi, contohnya bunyi jam berdetik. Okey, ni jam dinding lah biasa. Okey, bila sunyi, kita akan dengar jam berdetik. Contohnya. Okey, itu contoh bunyi jam. Dan yang terakhir, iaitu di sekolah. Okey, di sekolah biasa bunyi loceng. Loceng untuk waktu rehat atau waktu pulang. Okay, contoh. Okey, itu bunyi loceng. Okey, ini adalah contoh tempat dan juga bunyi. Cikgu akan bagi tahu kamu mengenai contoh bunyi amaran. Kamu tahu tak apa maksud bunyi amaran? Okey, bunyi amaran biasa berbunyi apabila berlaku sebaran kecemasan. Okey, di negara kita terdapat beberapa agensi yang terlibat dengan
aktiviti menyelamat, iaitu pasukan polis diraja Malaysia, kedua bomber dan penyelamat Malaysia, dan yang ketiga adalah pasukan daripada ambulans atau Kementerian Kesihatan. Cikgu bagi contoh bunyi siren polis. Cuba kamu dengar dengan teliti. Yang kedua, bunyi daripada jentera bomber. Cuba kamu dengar. Dan yang ketiga, bunyi daripada van ambulance. Cuba kamu dengar. Itu adalah 3 bunyi amaran daripada 3 agensi kerajaan, iaitu ambulans, bomber dan juga polis. Cikgu harap kamu faham apa yang cikgu ajar pada hari ini mengenai deria atau sensori pendengaran. Sebagai ujian, cikgu nak kamu cuba uji minda ini. Itu cuba teka bunyi. Ada 9 bunyi kat sini. Cuba kamu dengarkan dan cuba teka bunyi apa. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima, 6, 7, yang ke-8, dan yang terakhir yang ke-9. Itu bunyi 9 bunyi yang perlu kamu teka. Bunyi apakah itu? Cuba kamu jawab. Cikgu harap kamu faham apa yang kita pelajari pada hari ini. Dan selamat mencuba. Semoga bermanfaat untuk kamu. Selamat mencuba. Terima kasih. Assalamualaikum.